isu pencerobohan bot nelayan asing. Isu ini adalah peringkat nasional kerana negara dilaporkan kehilangan sumber bernilai 4 bilion ringgit. Selamat petang saya ucapkan kepada semua yang hadir, terutama sekali kepada warga Pulau Perhentian sekalian. Bersyukur kita kehadrat ilahi, kita dapat berkumpul bersama-sama untuk sesi temu santai berkenaan dengan tajuk kita, iaitu keselamatan maritim tanggungjawab bersama. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, bolehkah kalau kiranya Tuan terangkan sedikit berkenaan dengan langkah-langkah yang diambil oleh APMM untuk menangani isu-isu keselamatan maritim dan apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh APMM bagi memastikan perairan negara sentiasa terkawal. Nama diberi Komander Maritim Rashidi Hadi Abdul Rashid sebagai pengarah Zon Maritim Kemaman. APMM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, kita nama pun maritim. Kalau di peringkat antarabangsa, lebih dikenali sebagai Coast Guard, pengawal pantai. Pengawal pantai ini bermaksud dia apa-apa saja bermula dari gigi air itu sampai ke sempadan. Kalau di Malaysia ni merangkau sampai ke 200 batu nautika, bukan kilometer. Batu nautika daripada pantai. So jaraknya luas. Kalau di Malaysia ni, luas daratan tu berbanding dengan luas laut. Luas laut adalah 2 kali ganda lebih daripada daratan. Dan di negeri Terengganu, kalau ikut saya tak pasti kok. Kadang ada kata 225 km panjangnya. Pesisir pantai kita ada yang 240, ada yang 270. Tapi sama kot, lebih kurang. Luas laut di negeri Terengganu ni lebih kurang 58,000 km persegi. Luasnya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak dibandingkan dengan keluasan daratan yang separuh daripada angka tadi. Ini belum lagi jika nak dibandingkan dengan kekuatan anggota dan pegawai Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Kalau di Terengganu ni, kami tak ramai pun. Lebih kurang 200 orang untuk menjaga 58,000 km. Dan aset-aset yang ada pun sebenarnya semuanya masih lagi aset-aset yang dibekalkan ataupun diterima daripada agensi-agensi penyumbang, iaitu daripada Polis Marine, daripada TLDM dah tak ada dah. TLDM kita dah lupus dah. Dan juga daripada Jabatan Perikanan, Jabatan Laut dan sebagainya. Ini adalah kekangan-kekangan yang dihadapi oleh pihak Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Namun begitu, kami punya tekad, kami punya semangat untuk menjaga perairan negara kita daripada sebarang anasir-anasir luar ni. Yang tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya memang kalau bukan 50% pun 80-70 pun memang akan terlibat dengan laut lah. Ada yang nak pergi naik transport, nak pergi ke darat, semua naik feri, ataupun yang bekerja, mungkin ada yang nelayan, ataupun pengusaha-pengusaha resort pelancongan yang bergantung kepada sumber marin ataupun khazanah alam laut itu sendiri. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, kalau di negeri Terengganu, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, terdapat beberapa ancaman khusus lah yang berlaku di negeri Terengganu sendiri. Yang mungkin tak ada tempat lain, tapi memang khusus di negeri Terengganu dan amnya di pantai timur Semenanjung dan yang bersebelahan dengan Laut Cina Selatan, iaitu isu pencerobohan bot nelayan asing. Isu ini adalah peringkat nasional kerana negara dilaporkan kehilangan sumber bernilai 4 bilion ringgit. 4 bilion sumber laut, hasil laut kita, nilainya
hilang, dibawa keluar ke pengkalan di luar negara, bukan di negara kita sendiri, yang tidak didapat dimanfaatkan oleh rakyat negara kita sendiri. Sedangkan 70% sumber protein rakyat negara kita adalah daripada hasil perikanan. Berat kan? Kita bergantung kepada hasil perikanan. Ini termasuklah laut lah, ada yang perikanan darat. Tapi 4 bilion tu dibawa keluar oleh orang asing. Itulah tanggungjawab dan peranan yang telah diamanahkan kepada APMM bagi mengekang perkara sebegini berlanjutan. Kita tak kata boleh 100% kita hentikan, tak. Tak ada orang penguatkuasa boleh hentikan kes-kes kecurian 100%, tak ada kan? Kes rompak 100% tiada bulan ni, tak ada. Tapi at least usaha kita mengekang daripada benda ni berterusan. Kalau untuk trend tu nampak menurun. Dan sepanjang bermula tahun 2019, APMM diamanahkan sebagai peneraju satu op khas yang kita panggil op Naga Barat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar dalam berita ke apa, kalau APMM Terengganu ataupun APMM Kelantan nak buat tangkapan apa, ada melibatkan yang disebut op Naga Barat. Itu khas untuk di pantai timur Semenanjung. Dan khususnya di perairan negeri Terengganu. Sebanyak 265 buah bot nelayan asing Vietnam yang melibatkan 3,383 warga Vietnam yang kita tahan. Ini termasuklah bantuan agensi-agensi lain, tapi kebanyakannya lah daripada APMM itu sendiri yang telah kita tahan, yang telah kita dakwa, dan sebahagian besar bot-bot ini telah kita lupuskan. Ada yang jadi tukun kalau di Perhentian ni banyak di Pulau Susudara ataupun di Pulau Redang, Pulau Kapas dan beberapa tempat lagi, di Tok Bali pun ada. Dan ada yang secara musnah hancur. Itu kita nak tunjuk ketegasan kita. Bukan kita tangkap dan kita lepas, kita denda. Tak. Bukan semudah itu. Kita akan cari juga, kita akan cuba juga untuk dakwa sampai ke tahap bot dan nelayan asing ini dikenakan hukuman yang setimpal. Okey. Selain daripada itu, pada untuk khas untuk di negeri Terengganu, kita banyak terdapat pelantar-pelantar minyak. Pelantar-pelantar minyak dianggarkan lebih kurang ada dalam 50 buah pelantar minyak di perairan negeri Terengganu sahaja. Di Pulau Perhentian atas sikit kita jumpa Lawik lah apa kan, atas sikit tak jauh, paling dekat. Dan pelantar-pelantar ini memberikan sumber ekonomi yang besarlah untuk kerajaan negeri. Dan anak-anak kita ataupun mungkin kenalan-kenalan kita, saudara mara kita ada yang bekerja dalam bidang oil and gas. Ini banyak menyumbang kepada peningkatan sumber ekonomi rakyat dan negeri Terengganu itu sendiri. Untuk peringkat negara, 20% daripada keluaran dalam negara kasar kita adalah dari sektor oil and gas. Itulah peri pentingnya pelantar-pelantar ni yang ada di laut kita ni, dan sebagai APMM tugas kami adalah melindungi pelantar-pelantar ni daripada sebarang ancaman-ancaman luar, pencerobohan dan juga anasir-anasir subversif, ataupun mungkin ada cubaan untuk sabotaj apa semua. Dan bila kita relatekan dengan negeri Terengganu yang agak special ni, banyak sektor, kita panggil sektor pelancongan yang berkait dengan sport fishing, yang membawa pelancong untuk mencandat, pergi mencandat sotong, pergi memancing, yang
ada sebahagian pengusaha ni menyasarkan ataupun nelayan-nelayan kita sendiri yang menyasarkan untuk menangkap ikan di berhampiran dengan pelantar. Kadang bukan setakat pelantar, ditambat pula tali dekat pelantar tu. Yang pemancing, yang customer kita ni dia tak tahu. Dia tahu seronok lah, mancing dapat banyak ikan. Tapi mungkin dia tak sedar, jika ada kebocoran gas ataupun ada misalnya, biasa gas lah bocor. Dan dulu tahun lepas, tahun ni di perairan Kemaman juga, satu pelantar tu berlaku kebocoran gas. Dan benda ni boleh mengakibatkan risiko letupan. Letupan tak apalah. Tapi kita sebuah pelantar tu dia berkait dengan pelantar-pelantar lain. Dan dia akan melibatkan kerugian besar kepada negara. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang mengusahakan resort-resort yang terlibat dengan sektor pelancongan dan juga sektor pertanian. Jika kita lihat pernah berlaku di negara-negara luar, apabila pelantar tu terbakar, meletup, melibatkan tumpahan minyak. Dan ini memang amat membinasakanlah. Bila tumpahan minyak yang banyak, kita banyak sektor-sektor yang terjejas. Tak kiralah sektor perikanan, sektor pelancongan. Kita ingat, bawa pelancong je, mancing situ tak ada apa pun. Tapi kalau kita fikir panjang, banyak yang boleh mengakibatkan bencana-bencana jika tidak diambil cakna, tidak diambil perhatian oleh kita semua. Okey, yang seterusnya adalah kalau di pihak APMM ni, kita ada isu yang biasanya kalau kait dengan maritim dan komuniti pulau ni adalah berkaitan dengan khazanah laut lah, khazanah alam. Biasanya di Terengganu ni, bila di pulau-pulau ni yang mengusahakan resort-resort ataupun penduduk-penduduk pulau yang bergantung pada hasil sumber laut tu, dia sangat memerlukan lah. Satu, perairan yang bersih. Yang duanya, bebas daripada pencemaran-pencemaran lah. Yang tiganya, sumber biodiversity tu, macam terumbu-terumbu karang yang tempat ikan-ikan membiak apa semua tu, tidak dirosakkan. So kita ni bila kita menjadi pengusaha-pengusaha ni, kadang kita sebelum tu saya nak bagi tahulah, di negeri Terengganu ni kita ada 15 taman laut. Antara yang terbanyaklah di Malaysia ni, 15 taman-taman laut yang digazetkan di perairan negeri Terengganu. Dan taman-taman laut ni selain untuk menjaga konservasi tempat pembiakan ikan-ikan ni, ia adalah sumber kepada pengusaha-pengusaha pusat pelancongan resort ni sebagai tempat untuk diving, untuk bawa pelancong-pelancong daripada dalam dan luar negara untuk menyelam ataupun untuk melancong lah. So pentinglah benda-benda tempat-tempat sebegini untuk sama-sama kita jaga. Dan saya ni kalau cakap pasal isu-isu keselamatan, kalau tak sentuh memang tak sah lah. Sebab selain daripada tugas menguatkuasakan undang-undang di Zon Maritim Malaysia, di APMM kita sendiri, core business kita adalah memastikan keselamatan di laut lah. Selain daripada tugas Jabatan Laut, kita mengkoordinasikan sebarang search and rescue kat laut. So jika ada sebarang permasalahan, jika ada sebarang kes-kes kecemasan di laut, cepat berhubung dengan pusat. Kalau di Terengganu, Pusat Operasi Maritim Negeri Terengganu, lepas ni saya akan bagi nombor, ataupun kita dial je lah 999 ni, nyatakan kita punya kecemasan, orang lemas, orang hilang di laut, balik-balik rumah seorang tak ada atas bot, terus report. Jangan kita tangguh, jangan kita
tak apa, kita pergi cari dulu. Sebab makin banyak masa yang kita ambil, dia punya peratusan untuk kita jumpa mangsa tu semakin kurang. Okey. Mungkin itu sajalah setakat ini daripada saya. Saya terus kepada moderator. Minta maaf lah. Saya nak pergi pula kepada keselamatan nelayan dan juga pengusaha-pengusaha bot. Jabatan Laut, bagaimana Cik Zabur boleh terangkan apakah peranan dan cabaran yang dihadapi oleh Jabatan Laut untuk memastikan keselamatan nelayan dan juga pengusaha bot ni sentiasa terjamin. Baik, saya beri secara santai dulu. Peranan Jabatan Laut sebenarnya boleh agak besar jugalah, sama macam autoriti yang lain. Jabatan Laut adalah suatu agensi di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia. Kita mengawal selia segala pengangkutan yang melibatkan maritim. Itu khusus kepada Jabatan Laut. Jadi dalam soal keprihatinan jabatan sendiri kepada pengusaha cailit, bot, nelayan dan sebagainya, apa juga aktiviti di laut lah. Jadi apa yang kami praktikkan di sini adalah memastikan aktiviti yang dijalankan adalah bersih dan selamat. Lebih kurang macam tu. Bersih, dia tanpa memberi apa-apa ancaman, dan selamat kepada semua pihak. Itu kita punya teras tunjang kenapa Jabatan Laut diwujudkan bagi mengawal selia maritim ni. Baik. Tapi sebelum tu, saya suka nak tekankan tuan moderator, tuan-tuan dan puan-puan, saya lebih suka kita perjelaskan terlebih dahulu apakah itu maksud ancaman sebenarnya. Sebab apa yang saya fikir sekarang ni dan tuan-tuan fikir mungkin suatu skop yang luas apabila melibatkan Majlis Keselamatan Negara. Tapi pada sudut Jabatan Laut, kami ada dua unsur. Satu, unsur luaran yang melibatkan MKN sendiri, yang mana kita comply dengan regulation of convention dan IMO punya ISPS code yang kita praktikkan di semua pelabuhan-pelabuhan di Malaysia. Dan yang kedua, innocent passage, yang mana kita buat pengawalan, observation dari sudut port control setiap pelabuhan di Malaysia, yang mana ada di setengah-setengah kawasan kita kategorikan sebagai terhad, dan vessel-vessel yang berlayar tidak boleh memasuki kawasan tersebut. Kalau kita balik kepada pulau perhentian, lebih kurang 2 batu adalah digazetkan di bawah taman laut. Secara jelas, tiada aktiviti-aktiviti yang dilarang boleh dilakukan di dalam kawasan tersebut. Baik. Yang saya concern pada malam ni untuk saya sampaikan, saya nampak ada peluang untuk saya sampaikan perkara ni adalah ancaman dalaman itu sendiri. Yang luaran saya tak berapa nampak sangat, tapi bahagian dalaman ni banyak saya tengok ancaman yang boleh dan bakal wujud. Jabatan Laut dalam memastikan keselamatan layak layar, kita pohon kepada semua komuniti marine agar melesengkan bot-bot mereka, tuan moderator. Dengan tujuan apabila pemeriksaan dilakukan, bot-bot tersebut kita akan dapati sekiranya terdapat kekurangan atau kelemahan dari sudut teknikalnya, dokumentasinya, Jabatan Laut akan memberi khidmat perunding. Kita akan guide, beri tunjuk garis panduan yang sebenar. Macam mana nak memastikan bot yang akan kita guna untuk perniagaan tu selamat. Okey. Jadi apa yang saya nak tekan di sini, salah satu banyak bot yang tak dilesing di sini. Minta maaf lah. Terutamanya sampan-sampan lah. Walaupun dia sampan, tapi dia masih berfungsi sebagai satu sistem pengangkutan air dan membawa nyawa ke mana-mana di kawasan pulau ni. Jadi banyak kelemahan saya dapati di situ. Terutamanya macam pemakaian life jacket. Saya tekankan perkara ni pada tuan-tuan pada malam ni kerana tuan-tuan harus faham, dalam kita melaksanakan apa-apa perniagaan untuk kita mencari rezeki, satu kesilapan yang kita buat tanpa kita fikir impak
pada masa akan datang kepada komuniti yang akan disambung pada masa akan datang nanti, perniagaan yang sama, dia akan memberi kesan yang negatif kepada perspektif luar. Yang pertama, terutama pelancong. Kita tak nafikan semua pelancong yang datang di sini semuanya yang elit dan berdedicated. Yang kedua, sekiranya berlaku insiden, maka kawasan tersebut akan dikategorikan sebagai satu kawasan yang ada risk. Apabila ada risk, tumpuan luar mula akan membuka mata dan setakat mana ia akan memberi impak nama yang buruk kepada kawasan tersebut. Saya tak kata Besut lah ataupun Pulau Perhentian, tempat lain lah. Itu perkara yang biasa berlaku. Jadi di sudut perspektif Jabatan Laut, kami comply dengan apa yang MKN gariskan, tetapi khusus kepada keselamatan nyawa dan layak-layak. Sebab sesuai dengan moto kami, safer ship, kapal yang selamat, secure port, pelabuhan yang terkawal serta clean sea. Impak daripada insiden mungkin boleh mencemar alam sekitar, khususnya di laut, sebagaimana yang sahabat panel saya nyatakan tadi. Jadi perkara-perkara berikut, saya rasa prevention is better than cure. Menghindari atau mengawal lebih baik daripada mengubati. Dalam perkara ini, saya rasa Jabatan Laut lebih concern kepada perkara tersebut. Jadi setakat itu untuk pihak saya harap tuan-tuan faham apa yang saya sampaikan, dan kalau ada keperluan untuk dapatkan khidmat rundingan dalam menyediakan bot yang selamat, saya persilakan untuk ke Jabatan Laut, mana-mana pejabat yang berhampiran. So saya beralih pula kepada wakil daripada Kementerian Pelancongan, Encik Wan. Daripada pandangan MOTEC sendiri, bagaimanakah ancaman-ancaman tersebut dapat memberikan kesan kepada aspek kemasukan pelancong? Terima kasih kepada pihak MKN kerana sudi menjemput pejabat Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia Negeri Terengganu untuk bersama-sama pada malam ini dalam menjayakan program Temu Santai Keselamatan. Landscape sektor pelancongan di Pulau Perhentian berkait rapat dengan fungsi dan peranan pejabat MOTEC Negeri Terengganu. Ini memandangkan pejabat MOTEC Terengganu adalah pihak yang menguatkuasakan Akta Industri Pelancongan 1992, di mana fokus utama kita adalah melesenkan agensi pelancongan, dan kita juga bertanggungjawab untuk mendaftarkan semua premis penginapan pelancong dan seterusnya secara pilihan premis-premis yang telah berdaftar di bawah MOTEC boleh memohon untuk digradekan sama ada di bawah kategori bintang ataupun kategori orkid. Itu asas kepada fungsi dan peranan kita lah. Dan pada malam ni saya sebenarnya sasaran saya malam ni adalah rakan-rakan pengusaha bot pelancong, agensi pelancongan, pengusaha premis penginapan pelancong yang mana terdiri daripada hotel, resort, rumah tumpangan dan sebagainya, dan operator pusat sekelam scuba di Pulau Perhentian. Cuma pada malam ni saya nampak Abang Aziz lah. Terima kasih banyak-banyak Abang Aziz kerana bagi sokongan kepada program kita pada malam ni. Dan seperti mana tajuk program kita, iaitu keselamatan maritim. Jadi seperti mana apa yang disebut oleh Tuan Moderator tadi, apa kaitannya keselamatan maritim ni dengan sektor pelancongan di Pulau Perhentian? Kalau kita lihat komponen untuk melengkapkan satu-satu pakej pelancongan ni, kita ada pengangkutan, kita ada aktiviti air, kita ada penginapan dan kita ada makan minum. Jadi saya akan beri tumpuan kepada aspek keselamatan maritim lah.
di mana seperti mana yang kita sedia maklum bahawa pakej pelancongan ni dia tidak boleh elok daripada aktiviti air. Jadi sebab tu saya sebut tadi, fokus kita malam ni, sasaran kita malam ni adalah operator bot pelancong dan juga operator pusat selam scuba lah. Aktiviti air yang kita tahulah aktif di Pulau Perhentian ni adalah snorkeling, scuba diving dan juga island hopping. Semuanya melibatkan air. Jadi itu adalah fokus kita pada malam ni lah. Okey, di mana pihak kementerian, kita di Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya ni memang kita sentiasa berusaha untuk mengawal selia sektor pelancongan di semua pulau-pulau di negeri Terengganu dan juga tidak terkecuali Pulau Perhentian lah. Pulau Perhentian dengan Pulau Redang ni antara flagship kita lah. Pulau yang paling terkenal di negeri Terengganu. Dan kalau kita nak buat perbandingan, secara perbandingan dengan lain-lain negeri di Semenanjung, negeri Terengganu ni cukup bertuah dalam sektor pelancongan. Kita ada 7 buah pulau peranginan utama berbanding dengan negeri lain. Produk pelancongan kita cukup banyak. Kalau di Kuala Terengganu tu, setiap minggu, bukan setakat premis penginapan, homestay yang tidak boleh lesen pun penuh. Sampaikan ada mari ke pejabat kita, tuan minta tolong cari bilik. Malam saya tidur surga, saya tidur di masjid, tak ada bilik. Dia mari walk in. Dia ingat sebarangan Terengganu ni. Hari minggu penuh. Kalau di pulau, apa tahu lagi. Sebab dia transit pertama melalui Kuala Terengganu. Kalau nak masuk ke perhentian, melalui JT Kuala Besut. Jadi kedatangan pelancong yang ramai ke negeri Terengganu ni telah memberi manfaat bukan setakat kepada pengusaha, token restoran pun dapat manfaat, semua orang dapat manfaat. Jadi ini satu perkara yang baguslah dan menjadi tekad kita lah untuk sentiasa menjaga kelestarian sektor pelancongan di negeri Terengganu. Berbalik kepada aktiviti air tadilah. Aktiviti air kita juga memberi tumpuan kepada rakan-rakan agensi pelancongan kita ni. Sebab di Kuala Besut ni, kebanyakan agensi pelancongan yang berlesen ni turut terdiri daripada pengusaha bot. Walau bagaimanapun, Akta Industri Pelancongan 1992 ni hanya memberi kuasa kepada kita untuk mengawal selia sektor perhotelan dan juga agensi pelancongan semata-mata. Dari segi tanggungjawab keselamatan bot, pelesenan dan sebagainya, itu di bawah bidang kuasa pihak Jabatan Laut lah. Manakala pihak APMM seperti mana yang telah disebut oleh Tuan Komandan sebentar tadi lah. Okey, jadi di pihak kita bukan setakat fokus kepada aktiviti maritim semata-mata. Untuk premis penginapan pelancongan melalui proses penggredan yang dilaksanakan oleh pihak kita juga melihat keselamatan di premis itu sendiri. Terutamanya di kawasan bilik. Sebab tu kita melibatkan beberapa orang panel dalam proses penggredan kita. Kita ada rakan-rakan panel daripada Jabatan Bomba, kita ada rakan panel juga daripada Jabatan Kesihatan. Maknanya kita tengok segala inci. Semuanya demi memastikan keselamatan pelancong-pelancong kita lah. Dan usaha ini bukan setakat pihak Motek sahaja. Apa yang telah disebut oleh rakan-rakan moderator kita, semuanya memainkan peranan demi kebaikan industri pelancongan di Pulau Perhentian ni. Jadi pada kita, usaha tu adalah usaha yang berterusan dan sekiranya agensi dan jabatan yang terlibat ni gagal mengawal selia keselamatan maritim sebagaimana tajuk utama kita pada malam ni, itu akan sekaligus memberi kesan terhadap, dia akan menghakis keyakinan pelancong kita untuk datang ke Pulau Perhentian. Jadi kita seharusnya berterima kasihlah kepada jabatan dan agensi yang terlibat. Bukan setakat panel yang ada pada malam ni sahaja. Selain daripada panel-panel yang ada pada malam ni, kita juga ada majlis daerah, pejabat daerah, pihak kastam, pihak cawangan taman laut dan sebagainya. Semuanya memberi tumpuan khusus untuk menjaga sektor yang berkait rapat dengan aktiviti pelancongan ni. Saya pun difahamkan, betulkan kalau saya salah, 90%
daripada kegiatan ekonomi di Kuala Besut ni adalah tertumpu kepada sektor pelancongan. Betul tak, Abang Aziz? Betul tak? 10 perhentian 90%. Kuala Besut tu dia lebih terbuka lah. Tapi di perhentian ni 90% kegiatan ekonomi menjana pendapatan memang melalui daripada sektor pelancongan lah. Abang Okey, jadi sebab tu kita memainkan peranan yang cukup besar lah sebenarnya. Benda ni bukan perkara yang singkat. Dari semasa ke semasa kita tambah baik lah. Jadi kita pun sebenarnya apabila kita diberi kuasa untuk menguatkuasakan atas industri pelancongan, semestinya kita mengambil perhatian untuk utamanya pengoperasian agensi-agensi pelancongan di Kuala Besut. Sebab kalau kita tengok keselamatan, malam ni memang fokus kepada keselamatan maritim. Tetapi saya memberi nilai tambah kepada forum kita malam ni. Kita nak sembang juga pasal risiko penipuan. Tiap-tiap tahun ada je sekumpulan pelancong mari tersadai. Beli mana package? Kita tengok dalam Facebook. Tengok dalam Facebook. Bayar online, siapa di JT Kuala Besut, kau tak angkat. Kena sidar orang kata, kena sidar di JT. Kemudiannya kita lah, grup-grup Abang Aziz, agensi pelancongan Blessing kita lah yang bantu. Macam mana nak masuk, beri diskaun lagi, moga naknya orang kata tak. Beri free pula. Beri tiket book free. Jadi itu sikap yang kita alu-alukan lah. Sebab kejadian tu, insiden tu memang setiap tahun berlaku. Setiap tahun berlaku di Kuala Besut ni. Bukan setakat Kuala Besut, di Redang pun ada juga. Tapi di Kuala Besut ni saya lihat agak kritikal. Tiap-tiap tahun ada sokmong. Jadi bila kita menguatkuasakan atas, bila kita minta penggiat industri kita, terutamanya agensi pelancongan untuk dilesenkan di bawah MOTEK, itulah sebabnya. Sebab bila berlesen dengan kita, apa-apa isu yang timbul kita tahu syarikat mana, kita tahu pejabat dia dekat mana. Jadi itu juga berkait dengan keselamatan, walaupun bukan maritim lah, tapi itu keselamatan umum lah, di mana kita menjaga kebajikan pelancong-pelancong kita daripada risiko penipuan dan sebagainya lah. Jadi berbalik kepada soalan Tuan Moderator tadi, memang itulah sedikit ancaman sekiranya kita gagal mengawal selia maritim lah, perairan kita daripada risiko-risiko yang telah disebutkan tadi. Sebab package kita ni melibatkan aktiviti air. Bila melibatkan aktiviti air, kita boleh nampak pertamanya pengangkutan daripada JT Kuala Besut menggunakan bot, itu pun aktiviti air. Dan untuk aktiviti luar pun, snorkeling, scuba diving pun berkait dengan aktiviti air. Dan untuk makluman rakan-rakan di sini, saya tak pasti ada tak rakan-rakan dari para pengusaha scuba diving, ada tak sini? Operator scuba diving, dive center ada tak? Tak ada. Pengusaha premis penginapan pelancong ada? Hotel resort tak ada juga? Tak ada juga. Tapi Abang Aziz ada. Terima kasih banyak-banyak lah. Kira mewakili lah tu tak? Mewakili lah tu. Dan masyarakat kampung pun gitu juga. Kita pun nak ucap terima kasih kerana beri kerjasama yang baik lah. Beri layanan yang baik kepada para pelancong kita. Itu memberikan imej yang bagus supaya mereka ni tak serik mari ke Pulau Perhentian. Rasa nak mari lagi. Cuma satu lagi saya nak tackle, isu keselamatan juga walaupun tidak melibatkan maritim. Isu ulat-ulat yang berada di JT itu. Yang tu pun dah bertahun-tahun sebenarnya. Masalah tu tak selesai. Saya ingat hak paling kritikal pada tahun 2007 hari tu abang. Ada pelancong asing yang ulat berebut tu. Sebelah ni ulat ni, sebelah ni ulat ni. Kiri kanan tarik ni, rebut pelanggan. Sebab ulat-ulat ni dia dapat komisen. Tapi bila dia main berebut gitu, main sebelah ni tarik tangan, sebelah tu tarik tangan, kesudahannya siapa ke bala polis. Saya dah ingat tahun bila, 2006, 2007. Tak. Siapa ke bala polis. Jadi pelancong jadi takut. Takut sebab dia kena hok ni tarik, hok ni tarik. Macam orang kata, kena urung lah. Dia kena urung. Siapa ke bala polis. Jadi satu hal pula. Jadi benda-benda macam ni dia melibatkan pelesenan untuk agensi pelancongan lah. Sebab tu kita
giatkan buat operasi penguatkuasaan terutama di kawasan JT, dan alhamdulillah setakat ni saya fikir 95% agensi pelancongan yang aktif buat operasi di Kuala Besut tu telah pun dilesenkan oleh kita lah. Jadi itu sesuatu yang bagus dan usaha tu akan kita teruskan pada masa-masa akan datang. Itulah. Ini adalah salah satu kes lah Tuan Moderator. Maknanya dia palsukan lesen, dia reka sendiri buat lesen motek. Dengan lesen ni dia memperdayakan pelancong-pelancong kita lah. Inilah antara salah satu punca berlakunya pelancong kena sidai dekat JT dan sebagainya. Habis kena tidur. Tidur mana orang yang kena sidai tu? Ramai dah. Setiap tahun mesti ada kes. Kena tidur kat pantai Tidak sampai tahap tidur kat pantai, beres? Alhamdulillah.